Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada, di Malaysia maupun di Singapura, di mana sajalah di atas muka bumi ini yang mendapat siaran Al-Kuliah. Kami mengucapkan salam sejahtera, salam hormat, salam ceria, salam bahagia untuk anda semua, termasuk salam ukhuwah sesama Islam, sesama akidah, sesama tauhid, sesama kiblat, sesama Tuhan yang satu. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Kuliah kali ini bersiaran dari dataran Menara Aqabah. Macam berada di Mekah lah ya, Menara Aqabah. Di mana ya? Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Johor. Kita sekarang bersiaran di Johor, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat anda semua, ini semua sempena semarak pengisytiharan Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Dan di hadapan saya ini ribuan penonton yang datang ke dataran Menara Aqabah untuk menyaksikan Al-Kuliah pada kali ini. Syabas orang Pasir Gudang dan hebat orang Johor. Johor the great. Gitu orang perempuan. Orang Johor ni dia hebat sebenarnya. Sebab itu kita lihat pada malam ini diserikan pula dengan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang yang turut hadir dalam Al-Kuliah pada kali ini. Syabas kepada anda semua. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan penonton semua, hadirin dan hadirat, hari ini, petang ini, kali ini kita akan memilih satu tajuk yang hebat, iaitu tajuknya ialah ukhuwah. Biasa kita dengar kan? Ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Biasa kita dengar dalam ceramah ke, dalam mesyuarat ke, dalam TV ke, dalam radio ke, ustaz-ustaz biasa sebut ukhuwah, ukhuwah. Apakah ukhuwah? Apakah dia jenis kuah dan sebagainya? Kita lihat apa kata ahli panel kita kali ini. Kita telah jemput siapakah mereka. Yang pertama panelisnya dua-dua orang Johor ni ya. Yang pertama ialah yang bahagian Ustaz Hanafiah Abdul Razak, pegawai Falak Syar'i Jabatan Mufti Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pegawai Falak Syar'i, duk teropong bintang, nak tahu bila puasa, bila raya, dia lah kerja dia. Jadi kita tahniah kat dia dah. Dan dia orang pertama yang akan raya nanti, juga puasa. Seterusnya, panelis yang kedua ialah yang bagi Ustaz Jazlan Abdullah, seorang pendakwah yang asalnya dari Johor juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ceria-ceria dua orang ni, semuanya heavyweight tuan-tuan. Orang Johor sihat-sihat. Alhamdulillah, saya menumpang kesihatan orang Johor lah, orang Pasir Gudang khususnya. Tuan-tuan perempuan, seperti mana saya katakan tadi, kita akan berbincang tentang tajuk ukhuwah, persaudaraan ke apa-apa lah, whatever yang sesuai dengan kalau orang komputer kita brotherhood, persaudaraan. Saya nak tanya Ustaz Hanafiah sebagai pembuka tirai lah Ustaz. Kita cerita bab ukhuwah ke persaudaraan ke pasti ada asas dia. Cerita bab katalah dataran menara pun mesti ada asas dia, konkret kan. Kalau tak ada konkret mesti runtuhlah dataran ni atau menara ni. Begitu juga dengan ukhuwah. Kalau cerita bab ukhuwah Ustaz, pasti asalnya akidah. Sebab tu saya pernah pergi ke Mekah, katalah kita semua pernah pergi Mekah kan. Bila kita tawaf ke, kita sa'i ke, kita pergi kat Mekah tu, sama-sama ucapan labbaik Allahumma labbaik. Tapi tengok orangnya ada yang kulit macam-macam. Kulit merah ada, kulit putih ada, kulit hitam ada, kulit coklat pun ada. Yang pink ada juga. Biru tak ada, hijau tak ada. Kemudian dengan pelbagai bangsanya, pelbagai bahasa, kita bercakap pun dia tak faham, dia bercakap pun kita tak faham. Jadi sekarang ni Ustaz, itulah asasnya barangkali akidahnya. Nak tanya Ustaz, sejauh manakah akidah Islamiah boleh menyatu padukan umat Islam di mana sajalah, terutama di Malaysia ini, agar cemerlang dan lebih gemilang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi selaku pengurusi panel. Tidak lupa kepada rakan ahli panel Ustaz Jazlan. Hadirin hadirat sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Ukhuwah adalah bahasa Arab yang membawa arti persaudaraan. Maka sememangnya Islam menuntut bahawa perlu dibina persaudaraan.
kerana persaudaraan itu merupakan kekuatan untuk umat Islam terus mendapat kejayaan demi kejayaan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perakukan dalam Al-Quran, ayat yang ke-62 surah Al-Anfal. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah memberi kekuatan kepada dikau ya Muhammad dengan pertolongannya dan dengan sokongan perpaduan persaudaraan di kalangan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita yang mana apabila kita ini mendapat dua kekuatan dari Allah. Yang pertama pertolongan Allah, dan yang kedua persaudaraan dan kukuhnya perpaduan di kalangan orang Islam, di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, sememangnya kita akan terus berjaya dan berjaya dan berjaya sebagaimana berjayanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya kerana Rasulullah mendapat pertolongan dari Allah satu, dan Rasulullah mendapat sokongan perpaduan persaudaraan di kalangan orang-orang yang beriman sendiri. Maka ianya dibuktikan lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya melepasi 16 siri peperangan sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertempur sebanyak 16 kali dalam tempohan masa 10 tahun. Ini bererti ada setahun sampai 3 kali Rasulullah terpaksa menggadaikan nyawanya. Tapi ingat, dengan pertolongan Allah Rasulullah mendapat kemenangan, dan dengan ukhuwah perpaduan persaudaraan sesama kaum muslimin Rasulullah meraih kejayaan dan demi kejayaan sehingga pembukaan kota Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang bagi Ustaz Hanafiah. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita makan nasi lah, makan nasi. Kalau kita pergi restoran, nasi yang paling sedap biasa nasi campur. Campur nasi tu campur, nasi tu campur dengan lauk ayam, lauk udang, lauk soto, macam-macam lah. Kalau tak campur, nasi sajalah kita makan. Ustaz Jazlan, saya nak tanya Ustaz lah. Ada orang dia makan nasi saja. Ada orang makan nasi campur. Kalau Ustaz suka nasi campur ke nasi saja? Nasi biryani. Nasi biryani gam pula dah. Itu kena tapak lain tu, muah ya. Saya nak tanyalah tuan-tuan perempuan ya, di rumah di mana sajalah, biasa jarang orang makan nasi saja kecuali orang tu memang tak sihat betul lah. Tapi tuan perempuan, ada orang kadang-kadang dia tak mau campur orang. Dia bawa diri dia je Ustaz. Dia tak datang ni. Kalau buat al-kuliah macam ni, tengok Masya Allah ribuan manusia. Ribuan manusia. Kalau tempat lain banyak kursi Ustaz. Sini banyak orang. Alhamdulillah kursi tak cukup. Hebat orang Pasir Gudang ni. Tapi itulah kadang-kadang ada lagi yang tak mau campur. Nak tanya Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan bercampur ke, kita bersaudara, kita berukhuwah macam ni satu nikmat sebenarnya daripada Allah SWT. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan ahli panel, Ustaz Hanafiah, Muslim Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bila bab nikmat ni dia tanya pula pasal biryani. Ini masalah sungguh ya. Okey, satu ketika Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah teguh kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan Allah menyambung lagi firman-Nya, waskuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dalam ayat ini juga Allah terangkan kepada kita, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu
ketika kamu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliah, lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam itu sendiri, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Ini ada sejarahnya. Sejarah di Madinah dulu, kaum Aus dan kaum Khazraj sentiasa berperang. Maka Nabi SAW datang membawa Islam, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Aus dan kaum Aus dengan kaum Khazraj ini, maka mereka itu timbul lembut hatinya dan akhirnya timbullah kasih sayang membantu antara satu sama lain. Baik, bila kita tengok pesanan Allah Ta'ala ini, baru kita tahu bahawa sesungguhnya nikmat ukhuwah ni satu nikmat yang Allah kirimkan kepada kita. Tetapi kiriman itu dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya telah diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, iaitu ada 3 perkara yang perlu kita pegang. Pertama apa? Nak dapat nikmat dalam ukhuwah ini mestilah berdasarkan kepada niat kerana Allah. Kita bersahabat, berkawan, ya, berukhuwah ini niat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kalau kerana yang lain selain daripada Allah, maka akan timbul perkara-perkara yang tidak ada nilaian di sisi Allah. Contohnya, kalau orang tak niat berukhuwah ni kerana Allah, maka akan timbullah ada kepentingan. Ya, contoh. Kenapa kawan? Sebab dia kaya. Baik, kenapa kawan? Sebab dia hebat. Sebab kenapa kawan? Sebab dia glamour. Ustaz Wazi glamour misalnya, Siapa kawan? Sebab dia pandai masak beranigam, dapat makan free. Itu semua kalau dia berukhuwah bukan kerana Allah, akhirnya ukhuwah itu bukan jadi ukhuwah. Mereka itu hanya mencari satu kepentingan yang dapat keuntungan hanya di dunia, bukan di akhirat. Itu yang pertama. Dan perkara yang kedua, syarat untuk mendapatkan nikmat dalam ukhuwah ini, iaitu apa? Hendaklah kita sulami ukhuwah itu dengan apa? Iman dan takwa. Kerana apa? Dasar ukhuwah itu mestilah mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Barulah ukhuwah itu terbina dengan takwa, dengan iman yang hebat, dengan iman yang bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita tak bina ukhuwah itu dengan iman dan takwa, berlandaskan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, ada juga orang berukhuwah dengan apa? Orang berukhuwah dengan dengan mabuk-mabuk pun ada ukhuwah juga tau. Ukhuwah mabuk-mabuk. Kerana apa? Allah Ta'ala ni dia akan grupkan kita dengan ahlinya. Contoh, orang ahli masjid. Pergi manalah dia akan pergi masjid. Orang kaki mancing. Ada kaki mancing eh? Ada mancing. Pergi mana pun akan juga kaki mancing. Ukhuwah kaki mancing itu nama dia. Kalau dia pergi mana? Orang dadah. Dia pergi daripada Johor pergi Kuala Lumpur pun jumpa dadah. Pasal dia ukhuwah dadah tu sendiri. Maknanya dia ada ukhuwah dia sendiri. Ada muka-muka kita nak cik dadah. Assalamualaikum. Ada dadah tak sekilo? Ada. Orang kata apa hal kau ni? Biar betul dah makan ubat ke belum? Maknanya saya nak sebut, ada maknanya dasar ukhuwah itu mestilah dibina dengan iman dan takwa, berlandaskan kepada iaitu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, nak dapatkan nikmat dalam ukhuwah ini hendaklah disulami dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW menyebut, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kepada kamu untuk apa? Membina akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu kita kena ingat, kita nampak saudara kita se-Islam, maka hendaklah yang pertama kita selami, ya, kita menjiwai orang itu, barulah kawan kita gembira, kawan kita dapat kejayaan, kita sama bergembira. Kawan kita dapat berduka, barulah kita rasa berduka. Kawan kita susah, barulah kita ada timbul rasa nak membantu dan sebagainya. Sebab itulah yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya apa Nabi pesan kepada kita? Nabi pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian di antara kamu selagi mana kamu tidak mencintai saudara kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itulah dalam perempuan orang kata ukhuwah tengok kaki juga. Kalau kaki motor, ukhuwah sama-sama kaki motor. Kalau kaki rempit, ukhuwah sama-sama kaki rempit. Apapun kita ni ukhuwah sama akidah, ya, akidah Islamiyah. Kaki masjid ke, kaki surau ke, kaki solat tahajud ke, itu lagi bagus. Serangkap pantun daripada saya. Daripada Batu Pahat ke Melaka, kita berehat seketika. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammadun. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan penonton semua yang terus setia dengan Al-Qudiah pada kali ini yang disiarkan dari dataran
Menara Aqabah, Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Johor. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita cerita bab ukhuwah. Saya nak tanyalah, kalau ada di bawah sana soalan-soalan daripada penonton kita dari Pasir Gudang yang nak tanya secara langsung dengan ahli panel kita pada malam ini, pada kali ini. Terpersilakan yang berbahagia Hajah Rahmah binti Dalik, kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan. Bagaimanakah cara untuk menjaga hati antara dua kawan ataupun sahabat yang bergaduh? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, itu soalan Hajah Rahmah. Terima kasih Hajah Rahmah. Saya rasa bukan dia bergaduh lah, orang lain bergaduh. Tapi nak jaga hati kawan, payah juga Ustaz Hanafiah nak jaga hati kawan ni. Sebab ialah kita nak jaga ni, sana pun nak jaga, sini pun nak jaga. Kadang-kadang kalau dia bergaduh dua orang, tapi kita lagi sana boikot. Kalau pergi sini, sana boikot pula. Jadi nak jaga macam mana Ustaz agar dua-dua tu tidak terasa dengan apa yang kita buat? Silakan Ustaz. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Ustaz Fauzi menekankan tadi, kalau kita jadi orang tengah, maknanya, dan Puan Hajah bertanya pula bagaimana kita nak selesaikan dua kawan kita yang bertelingkah. Apa pun asasnya pada hadis sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Ibnu Majah, la darara wala dirara, ay la darara li nafsika wala dirara li ghairika. Pastikan apa jua keputusan dan tindakan yang kamu lakukan tidak memudaratkan diri kamu dan tidak memudaratkan orang lain sama sekali. Maka soal menjaga hati bukan suatu perkara yang mudah, tetapi hati manusia keras macam mana pun akan lembut dengan keberkatan memberi salam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hadis sabdaan daripada riwayat Imam Muslim, ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, adakah tidak aku nak tunjukkan kepada kamu satu amalan, apabila kamu melakukannya maka akan lahirlah rasa cinta di kalangan kamu. Sebarkanlah salam. Maka antara kita, kalau orang tengah dua rakan yang bergaduhan, kita pujuk, beritahu dengan dia. Contohnya, kalau seorang namanya Wagiman, seorang namanya Wagiran, dua-dua Wagi, Wagiman, Wagiran. Yang kita tengah-tengah Wagimin. Maka senang aja kita beritahu Wagiman, berilah salam kepada Wagiran. Wagiran, berilah salam kepada Wagiman. Apabila sudah ada memberi salam, itu ketentuan Allah pula. Allah Maha Kuasa akan melembutkan hati manusia dan akan lahir rasa cinta. Itulah dia hikmah yang mana kita orang Islam amat bertuah. Kita dah ada rempah ratus secukup rasa seenak selera untuk mengukuhkan perpaduan walaupun bertelingkah berkelahi sekian lama. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Wagimin kan? Wagimin tadi. Ni Wagizi. Ustaz Fauzi kan Wagizi. Okey, itu soalan pertama telah pun dijawab dengan begitu hebat oleh Ustaz Hanafiah, Pegawai Falak Syar'i Jabatan Mufti Johor. Kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada penonton Pasir Gudang sendiri akan tanyakan soalan. Silakan Cik Saad kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai berbagai pendapat
tapi saling bersatu padu. Itu je Ustaz. Okey, terima kasih Cik Saad. Ni kalau saya boleh explain sikit lah orang putih kata kan, jelas sikit Ustaz. Ini kadang-kadang ya kepala tak sama Ustaz. Dia mesyuarat 10 orang tu Ustaz, mestilah ada 10 pandangan, 10 pendapat. Tapi tak bergaduh. Artinya tak hancurlah meja ni. Gedebuk kan. Macam mana Ustaz nak jadikan? Kita kepala tak sama, tapi hati insya-Allah dia tidak akan bergaduh, tidak akan bercerai-berai, tidak akan berselerak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bertanya ya. Betul, sebab itu kadang-kadang kita duduk dalam satu masyarakat, banyak perbezaan pendapat ya. Pendapat ni cukup banyak. Ialah 10 orang, 10 pendapat, 10 pemikiran ya. Baik, sebab itu pujangga pernah kata ikhtilafu ummati rahmah. Maknanya perbezaan pendapat di kalangan kamu itu adalah satu rahmat. Kerana apa? Dia sebenarnya lebih lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tapi ingat, dalam kita bermasyarakat ini dan pada masa yang sama ada juga pandangan-pandangan yang berbeza, maka hendaklah kita jaga 3 perkara. Pertama apa? Dalam kita memberi pandangan, hendaklah kita jaga adab ikhtilaf itu sendiri. Maknanya kita kena jaga adab dia. Apakah adab dia? Pertama, adab dia pada lisan kita. Katakan orang memberi pandangan, pandangan itu tak sesama dengan kita, maka janganlah pula kita kita berbantah-bantah, ya, kita bertekak dan sebagainya. Maka hendaklah kita diamkan perkataan kita kerana apa? Belajar mendengar dan memahami pandangan. Satu. Dan yang kedua apa? Hendaklah kita jaga hati kita. Kadang-kadang ya orang memberi pandangan memang tak sesuai bagi kita. Dan mungkin kadang-kadang pandangan itu tak masuk di akal lah misalan. Tapi pada masa sama juga hendaklah kita kena jaga hati kita. Jangan pula orang memberi pandangan kita cakap, "Alah, pandangan apa jugalah dia bagi ni." Rasa bangga dalam diri kita memandang rendah pada orang lain yang memberi pandangan. Itu perkara yang kedua. Kena jaga adab ni. Dan perkara yang ketiga iaitu apa? Perbuatan kita. Mentang-mentang orang tu tak ada berjawatan dan sebagainya memberi kita pandangan, kita pun menunjukkan sikap yang apa? Yang tak elok. Eleh, kan? Mengeleh kan, kita orang jauh kan mengeleh kan? Mengeleh. Eleh. Mana mandai pula. Ngeleh. Itu macam tu. Maknanya kena jaga adab. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Untuk dapat menyatukan pelbagai pandangan ini, perbezaan pendapat ni, yang kedua hendaklah kita apa? Hendaklah kita berlapang dada. Berlapang dada ini maksudnya kita kena faham, tak semua pandangan kita itu betul dan tak semua pandangan orang lain itu salah. Mungkin pandangan itu tak sesuai pada masa ini, tapi pandangan itu bersesuaian pada masa yang akan datang. Kita tak tahu. Sebab itu belajar berlapang dada, terima berbagai-bagai pandangan dan kita susun pandangan tersebut, mungkin dia akan berguna pada masa yang akan datang. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang paling penting dalam kunci perbezaan di kalangan umat ni untuk mendapatkan satu penyatuan yang baik, maka hendaklah sering bermaaf-maafan. Ini satu. Kadang-kadang kita ni kita susah nak memaafkan orang. Kadang-kadang orang tu bercakap kasar dengan kita, kita susah nak memaafkan orang. Belajar memaafkan orang. Bila kita memaafkan orang, insya-Allah maka Allah kurniakan kita ketenangan, kebaikan, dan bila kita memaafkan orang, Allah akan kurniakan keberkatan dalam dalam perbezaan pendapat kita supaya dapat melahirkan satu pemikiran yang begitu baik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Artinya kalau kita duduk semeja 10 orang ke 100 orang ke dengan 100 pendapat, tapi kalau masing-masing nak mencarikan kebenaran, pasti mereka tak bergaduh. Semua akan bersatu padu sebab nak cari kebenaran. Okey, sebab itu saya tengok kata-kata Imam Syafi'i. Kalau pendapat aku betul, tak semestinya pendapat orang lain salah. Kan hebat pandangan Imam Syafi'i kan? Untuk guru kita orang perempuan ya. So kita teruskan kepada satu soalan. Encik Hashim, silakan kalau ada soalan Encik Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah aktiviti yang sesuai dijalankan bagi mengeratkan ukhuwah pelbagai kaum tanpa membezakan mereka? Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya baru nak tanya soalan ni ke Ustaz. Dia dah tahu dari hati saya, hebat Cik Hashim ni. Apa aktiviti sesuai Ustaz? Snorkeling ke, bowling ke, boxing ke? Silakan Ustaz. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagai seorang Islam, sememangnya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyediakan agenda atur cara tentatif ibadah yang khusus, di mana di situ kita orang Islam meraihkannya, dan di situ juga kita juga maknanya tidak mengenepikan orang-orang kafir itu sendiri. Kerana apa? Dilihat
apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hadis riwayat daripada Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik aiduna fil Islam, ayyamu uklin wa syurbin wa du'ain wa takbirin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hari Arafah itu adalah hari raya kita umat Islam. Begitu juga hari Nahar, hari penyembelihan binatang korban Aidil Adha, itu juga adalah hari raya kita orang Islam. Begitu juga 3 hari Tasyrik, itu juga adalah hari raya kita orang Islam. Apa makna hari raya? Hari raya adalah hari di mana kita sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama berdoa dan sama-sama bertakbir. Maka jelas di sini dalam peribadatan kita sentiasa berjamaah, sentiasa bersama. Sebab itu bagi kita umat Islam tak ada masalah apabila kita meraihkan Aidilfitri, ya, hari raya. Kita bersama-sama. Yang miskin makan bersama dengan yang kaya. Begitu juga kadang-kadang ada di kalangan rakan taulan kita orang beragama lain datang juga ziarah kita, tak ada masalah, kerana Islam adalah bersama-sama. Ya, jangan makan seorang, jangan dia fikir dia seorang aja nak minum, jangan fikir dia seorang aja nak pakai baju hari raya. Kita senantiasa bersama. Pada dasarnya ibadah itu sendiri telah memupuk kita senantiasa bersama. Wallahu a'lam bissawab. Okey, artinya kita sentiasa melakukan aktiviti gotong royong ke, aktiviti bersama, mencegah pembiakan nyamuk Aedes ke di kawasan tempat kita, taman kita sebagainya. Itulah salah satu cara aktiviti yang paling baik untuk kita merapatkan ukhuwah tanpa membezakan kaum ataupun agama. Apa pun dan puan-puan, kita berhak sekali lagi jumpa selepas ini. Jangan mana. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-salam. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia, terus setia dan setia untuk kesan kalinya pada kali ini bersama dengan Al-Kuliah bersiaran dari dataran Menara Aqabah, Majlis Perbandaran Pasir Kudan Johor dengan tajuk Ukhuwah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita teruskan tadi kalau kita dengar tadi nikmat-nikmat kita berukhuwah, bersaudara, kita bekerjasama, bersatu padu, bersatu hati. Sekarang saya tanya Ustaz Jazlan pula lah. Ada Ustaz kadang-kadang orang nak tengok apa habuan dulu Ustaz. Kalau semayang apa dapat habuan, kalau puasa sekian-sekian hari apa habuan dapat, baru mereka nak puasa, baru nak semayang. Sampai berukhuwah pun kadang-kadang Ustaz, apa aku dapat? Apa kelebihan? Apa fadilat? Saya nampak Ustaz satu je, saya nampak kalau semayang jemaah tu 27 kali ganda dapat. Barangkali Ustaz boleh tambah lagi yang lain Ustaz. Apakah kelebihan kita berukhuwah sesama kita dalam kehidupan kita sehari-harian? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fauzi, muslimin muslimat, rakan ahli panel yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang kelebihan, kita ni orang Islam, orang yang beriman, untung tahu. Sebenarnya bukan Allah saja beri kelebihan kita di dunia, malahan Allah bawa kelebihan kita itu daripada dunia sampai akhirat. Sebab itu bila bab kelebihan ukhuwah ini, maka saya teringat satu ketika Nabi SAW telah berpesan kepada kita daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW telah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah. Dalam hadis ini Nabi menyebut barang siapa yang menghilangkan sesuatu kesulitan daripada beberapa kesulitan yang dihadapi kaum mukmin, maka Allah akan menghilangkan, ya, Allah akan menghilangkan satu kesulitan daripada beberapa kesulitan di hari kiamat nanti. Maknanya bila kita berukhuwah, kelebihan kita membantu, ya, persaudara-saudara kita, maka bila kita meringankan atau menghilangkan satu kesulitan, Allah nak beri kelebihan bukan hanya di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan mengangkat satu kesulitan, satu kepayahan waktu kita berada di hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Kan hebat?
Maknanya kelebihan itu bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Itu yang pertama. Dan perkara yang kedua, apa Nabi sebut? Nabi sebut waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Makna perkara yang kedua, siapa di antara kita yang memudahkan urusan, maka Allah janji, Nabi SAW pesan kepada kita, Nabi sebut Allah akan mempermudahkan kita, urusan kita di dunia sampai di akhirat. Ini betul ya. Kadang-kadang kita tengok ada orang ni dia suka menyusahkan kerja orang lain. Betul tahu, ada susah menyusahkan orang lain. Kadang-kadang kita pergi, ada tak orang ni? Tak ada. Petang datang. Petang datang, dah balik dah pula. Besok datang. Besok datang, cutilah pula. Siapa yang boleh ganti? Tak ada, dia seorang aja. Kan? Sebab itu kita ni sebagai umat Muhammad SAW, Nabi dah ajar dah. Engkau ni hendaklah meringankan, memudahkan urusan. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita daripada dunia sampai akhirat. Tengok ya, Allah beri kita kemudahan cukup banyak dalam dunia kita, dalam dunia kehidupan kita. Allah beri kesempurnaan dalam hidup kita. Allah cukupkan perbelanjaan kita. Allah beri iaitu kasih sayang dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kerana apa? Kerana memang kita ni adalah daripada golongan orang-orang yang mengikut pesanan Nabi supaya kita memudahkan segala urusan-urusan manusia terhadap kita. Itu yang kedua. Dan perkara yang ketiga, apa Nabi SAW pesan kepada kita? Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang merahsiakan, yang menutup keaiban seseorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya daripada dunia sampai akhirat. Subhanallah. Mana kita ni, ukhuwah ni sepatutnya kitalah yang menutup keaiban saudara-saudara kita, bukan kita dedahkan. Ini tak kadang-kadang apa cerita? Wow, sensasi tu. Engkau jangan cakap orang lain, aku cakap dengan kau je. Okey. Akhirnya dia cakap, kau jangan cakap orang lain, cakap kau. Dah akhirnya sekampung tahu. Ingat bahawa sesungguhnya kita ni kena tutup keaiban saudara kita. Itu ukhuwah nama dia. Kita ni kadang-kadang kita tengok seorang tu mulia sebab apa? Sebab Allah tutup keaiban dia. Kalau Allah tak tutup keaiban kita, tak cukup bumi kita nak lari tahu. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah tutup keaiban kita semua. Sebab itu kita jadi mulia. Sebab itu saya nak sebut di sini, ingat, jangan suka buka keaiban orang. Kerana Nabi dah sebut, engkau tutuplah keaiban sesama Islam ini, maka Allah akan tutup keaiban kau daripada dunia sampai akhirat. Ini kadang-kadang memang ada orang jenis suka buka keaiban. Bila keaiban dia buka, dia marahlah pula. Tak apa, patutnya awak nak buka keaiban saya, bukalah. Saya memang biasa membuka keaiban orang lain. Tak ada, dia pula sing-sing tangan. Siapa cakap? Ini kena jaga baik. Itu yang ketiga. Dan perkara yang keempat, tengok apa Nabi pesan kepada kita. Nabi pesan kepada kita, wallahu fi aunin abdin ma kana abdu fi auni akhih. Dan Nabi sebut, dan Allah sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia membantu saudaranya. Maknanya ingat, kita ukhuwah Islamiah, kita sesama Islam. Kalau saudara kita susah, kitalah yang kena bantu. Jangan harapkan orang lain. Kitalah yang kena bantu. Kalau orang itu suka, kitalah yang kena gembira. Dia kerana apa? Dia dapat kelebihan, kita kena gembira. Kerana apa? Kalau siapa yang memberi pertolongan, yang membantu, sebenarnya Allah tu akan membantu dan menolong kita daripada dunia sampai akhirat. Ibu-ibu yang saya sekalian, saya nak sebut di sini satu je. Sebab kita hidup dalam dunia ni sekarang ni, sebenarnya Allah cukupkan. Kalau kita tengok agak-agak cukup tak? Ustaz Fauzi rasa pun dia tak cukup. Ustaz Hanafiah pun dia rasa tak cukup. Saya apatah lagi. Tapi dalam kehidupan kita ni, kenapa Allah cukupkan? Kerana kita dah mencukupkan hak-hak orang mukmin terhadap diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Nelayan ke, petani ke, orang yang kerja pejabat ke, memang saling melengkapi. Yang hebatnya Ustaz Hanafiah, kita ni terkenal di serata dunia sebagai satu negara yang unik. Kalau anda baca dalam surat khabar, masyarakat antarabangsa melihat Malaysia sebuah negara yang unik sebab boleh hidup dengan maju dengan baik walaupun pelbagai kaum dengan pelbagai etniknya. Jadi nak tanya Ustaz lah, kita hidup ni tak bolehlah kita dengan cara Islam, orang kata kita kelompok kita saja, sebab Nabi sendiri pun dalam kelompok Madinah itu ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada orang kata pemunafiknya. Macam mana Ustaz kita nak jaga hubungan antara orang Islam dengan orang bukan Islam
persis macam Nabi jaga hubungan antara masyarakat Islam Madinah dengan orang-orang bukan Islam yang ada di Madinah ketika zaman itu. Silakan Ustaz. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Sememangnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan beberapa tekanan. Antara tekanan yang amat memuncak itu ialah tekanan daripada orang-orang Yahudi sendiri, iaitu Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Ghatfan. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil pendekatan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-109, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Biarkanlah orang-orang kafir itu sekiranya dia sentiasa menekan kamu. Tinggalkanlah orang-orang Yahudi itu kalau sekiranya dia sentiasa menyakiti kamu. Maka tunggu sahaja keputusan dari Allah. Allah yang akan menghukum mereka, bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka dalam hal ini, ayat ini menjelaskan betapa Allah menyuruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tunjukkan akhlak yang baik kepada golongan orang kafir. Bagi kita orang Islam, kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Sememangnya orang kafir akan memberi kepada kita pelbagai bentuk tekanan. Sememangnya orang kafir tak sudah-sudah dia menyakiti kita, kerana pada dasarnya dia tidak ada pegangan hukum syarak. Tetapi pendekatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, iaitu Rasulullah sentiasa berakhlak mulia. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pelbagai ancaman amat memeranjatkan apabila Rasulullah mengutarakan piagam Madinah, maka orang Yahudi, orang kafir juga merestui, maknanya kagum dengan akhlak mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang jelas kita sebagai seorang yang beragama Islam dan orang yang beriman, kita teguh dengan pendirian dan akhlak kita sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, yadullah alal jamaah, pertolongan Allah senantiasa ada selagi mana umat Islam bersatu hati, berjamaah. Maka apabila kita bersatu, ukhuwah yang teguh, golongan kafir pula menghormati kita kerana dia melihat jalinan hubungan yang baik sesama kita orang Islam. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah kehebatan agama Islam. Tidak hanya mengkhususkan untuk agama penganut agama Islam saja, tapi juga untuk penganut agama lain selagi mereka tidak memerangi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah kehebatan agama Islam. Dan apa kata kalau kita berehat lagi seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk-tajuk yang lain pula, soalan-soalan yang lain pula untuk ahli panel kita. Jumpa selepas ini insya-Allah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan tajuk kita ukhuwah dengan soalan seterusnya. Okey, kita lihat kadang-kadang Ustaz Jazlan, yang kita nak kumpul orang nak berukhuwah ni bukan senang. Kadang-kadang dalam masjid waktu hari Jumaat tu, khutbah Jumaat tu, kita dapat kumpulkan semua orang. InsyaAllah lah. Yang tak pernah sembahyang 5 waktu pun pergi juga ke masjid. Hari Jumaat saja seminggu sekali. Apa salahnya kan? Jadi ada setengah orang dia berkumpul kat kedai kopi sebab nak tengok piala. Bawa sepak piala dunia, berkumpul ukhuwah juga tu. Tapi Ustaz, kadang-kadang nak lihat Ustaz, orang nampak nak berukhuwah ni nampak yang besar-besar. Kena tunggu ada mesyuarat, kena tunggu ada majlis, kena tunggu ada makan-makan nasi berani gam dan sebagainya.
Boleh tak Ustaz ceritakan barangkali ada perkara-perkara simple je Ustaz, yang orang kita anggap remeh-temeh benda tu. Alah, benda ni tak payah buat lah. Tapi benda tu yang Nabi kata, Islam kata, Tuhan kata, itulah yang merapatkan ukhuwah kita antara sesama kita. Barangkali Ustaz boleh perincikan satu persatu apakah benda yang kita anggap remeh-temeh dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazil, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rakan ahli panel. Bila sebut tentang ciri-ciri ukhuwah lah, ciri-ciri ukhuwah. Sebenarnya ukhuwah ni dia bukan hanya macam Ustaz Fazil katalah, duduk ramai-ramai tengok bola, makan biryani gam. Sebenarnya dia ada ciri-ciri dalam diri kita. Satu apa? Kalau kita tengok orang berukhuwah ni, dia ada pada muka dia. Macam muka Ustaz Fazil lah, macam Ustaz Hanafiah, sering tersenyum. Senyum tu ukhuwah tau. Senyum, bagi senyum. Nak ukhuwah dengan apa? Ukhuwah dengan bini, Senyum, bagi dengan bini, senyum. Dengan jiran, senyum dengan jiran. Boleh tak dengan jiran? Ke nampak jiran? Itu ukhuwah ke? Ukhuwah ke apa tu? Maknanya kita awal-awal lagi untuk kita masukkan ciri ukhuwah tu dalam diri kita, kita senyum aja. Senyum tak kena bayar, free. Senyum je, senyum. Satu. Yang kedua apa? Ciri ukhuwah ni dalam diri kita yang perlu kita tunjukkan iaitu apa? Hendaklah kita sedia membantu. Maknanya sedia membantu. Kalau orang datang kepada kita minta hajat, insya-Allah kita tunaikan hajat dia. Kalau minta bantuan kepada kita, insya-Allah kita buat bantuan yang termampu. Maknanya hendaklah kita niat dalam diri kita untuk membantu. Sebab itu kalau orang miskin datang jumpa kita, kita jangan hina dia. Kerana apa? Kerana sebenarnya Allah Ta'ala lah yang datangkan orang miskin itu kepada kita. Sebab apa? Kita bangun tidur pagi-pagi, kadang-kadang kita tak pernah ingat, tak pernah fikir nak cari orang miskin. Sebab itu kalau Allah datangkan kepada kita, sebenarnya Allah nak beri kita peluang untuk beribadah. Sebab itu kita sebagai orang yang nak jadikan ukhuwah Islamiah itu pada diri kita, perkara yang kedua hendaklah kita sedia membantu. Yang kedua. Dan perkara yang ketiga, iaitu hendaklah kita bersifat toleransi. Apa dikatakan toleransi? Bertolak ansur. Bertolak ansur. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri, ya. Hendaklah kita sentiasa berlapang dada, bermaaf-maafan dan sebagainya. Dan perkara yang keempat, ciri ukhuwah yang ada pada kita iaitu menepati janji. Menepati janji. Bukan satu perkara yang susah, senang. Kita janji pukul 9, kita datang 8.45. Ini janji pukul 9, datang pukul 10. Ini apa? Janji Melayu. Janji Melayu lah pula. Ini saya nak sebut, tolong jadi orang yang menepati janji, kerana itu ada ciri-ciri ukhuwah. Itu yang keempat. Dan perkara yang kelima, hendaklah kita jadi orang yang pemurah. Nabi SAW orang yang paling pemurah. Nabi nak makan, orang datang, ya Muhammad aku belum makan, Nabi bagi semua sekali. Itu kan Nabi pemurah. Sebab itu ukhuwah Nabi SAW. Nabi ajar kepada kita. Dan perkara yang keenam, hendaklah kita memuliakan sahabat-sahabat kita. Kita jumpa sahabat-sahabat kita jumpa Ustaz Fazil, kita jumpa Ustaz Hanafiah, kita muliakan. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah anugerah kepada Allah kepada kita untuk menjadi saudara kita se-Islam. Dan akhirnya yang ketujuh, kelengkapan untuk ukhuwah ini, jangan tinggal doa. Kita doakan kepada setiap orang Islam supaya dapat kebaikan, supaya Allah sampaikan hajat-hajatnya, dan begitu juga orang-orang Islam yang lain mendoakan kita. Mendoa antara satu sama lain itu adalah tuntutan dalam Islam, dan siapa yang mendoakan saudaranya, ya, yang saudaranya itu tidak tahu, itu adalah doa yang Allah akan kabulkan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya tertarik Ustaz sebut tentang senyuman tadi kan. Benda yang tak kena bayar pun tuan-tuan buat senyum. Sekadar mengukirkan bibir kita ke atas. Itu bukan ke bawah ya, ke atas. Itu senyum. Dan senyum, kata Sahibul Fadilah guru saya, senyum yang paling ikhlas tandanya ialah dia ada kedut kat tepi ni Ustaz. Oh, kedut. Sebab tu orang paling ikhlas senyum ialah orang tua-tua. Sentiasa berkedut. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT. Kita teruskan nak tanya Ustaz Hanafiah pula lah. Ustaz, kalau kita rujuk kepada zaman Rasulullah SAW, kita lihat masjid, masjid ke, surau ke, madrasah ke, balai sah ke, apa lagi yang sah-sah tu, memang bukan sekadar tempat ibadat Ustaz, bukan sekadar tempat sembahyang, tempat baca Yasin, tapi juga pusat ukhuwah. So barangkali Ustaz bagilah tips-tips sikit macam mana kita nak majukan masjid kita supaya tempat bermasyarakat, tempat berukhuwah, bukan tempatnya dengki-mendengki, bukan tempatnya berebut jawatan gila, jawatan dan sebagainya. Mudah-mudahan AJK masjid ni dengar Ustaz. Lepas ni kita fikir macam mana buat program nak berukhuwah di masjid ataupun surau. Silakan Ustaz. Hadirin hadirat sedang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala telah tekankan perkara ini. Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama-sama dengan orang yang rokok.
Itulah tuntutan solat berjamaah 5 waktu di masjid maupun di surau. Di situ maknanya kita bersama-sama rokok, kita bersama-sama i'tidal dengan ada di situ panduannya seorang imam. Ya, pergerakan sentiasa bersama. Maka itu adalah ibadat khusus. Oleh itu, masjid dan surau bukan semestinya sahaja tempat ibadah khusus, tetapi masjid dan surau itu adalah tempat untuk kita menjalinkan apa jua aktiviti di persekitaran karya kita. Maka dalam hadis yang lain, sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sallu bainakum tunsaru wa tu'jaru wa turzaku. Hubungkanlah sentiasa di kalangan kamu hubungan yang baik. Ditempatkan di masjid dan di surau. Kita bersama-sama. Ya, nanti di situ kita akan meraih 3 anugerah dari Allah. Pertama, kamu diberi pertolongan, kamu diberi habuan, dan kamu dimurahkan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itulah tuan perempuan gaya hidupnya orang yang berjemaah, berukhuwah dan sebagainya. Mudah-mudahan selepas ini kita dengar al-kuliah, lepas ni kita hidup berjemaah, berukhuwah, bukan macam Tarzan, seorang-seorang hidup lautan. Lepas tu kita carilah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mulakan kehidupan yang baru yang lebih mencerminkan gambaran sebagai seorang Islam yang hebat, yang cemerlang. Apa pun perempuan, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Hanafiah dan juga yang bagi Ustaz Jazlan dan anda semua yang menonton Al-Kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat, hidayah daripada Allah Ta'ala. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.